Jadi hari ni adalah hari cuti. So saya bangun pagi tadi, saya kata apa benda saya nak kena buat hari ni. So saya pergi basuh baju, saya pergi jemur baju, saya pergi basuh pinggan semua. Semua benda saya buat kerja ni, saya tak pakai baju, saya tak pakai seluar. Saya cuma pakai dua benda saja. Boxer dan headphone. Boxer dan headphone. Ya. Headphone ni saya cucuk dekat mana? Saya tak pakai seluar. Kat mana saya bawa telefon Oh, saya cucuk kat telefon. Tak. Telefon ada dalam bilik, dia tengah charge. Tapi headphone ni saya cucuk dekat mana? Headphone ni saya cucuk dekat tempat lain. Kat mana tu? Hari ni saya nak beritahu kat hangpa semua kat mana saya cucuk headphone tanpa pakai seluar. What is up guys? Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube Audio Monster. Nama saya Ahmad Ikmal. Jadi apa dia yang saya nak cerita daripada tadi ni tak pakai seluar lah, pakai headphone lah. Saya cucuk dekat mana sebenarnya headphone saya? Saya cucuk dekat sini. Nama dia adalah Bluetooth DEC M. Kat mana saya beli ni? Yang ini saya dapat daripada Red 8 Trading. Hampa semua mesti tahu Red 8 kat mana kan? Red 8 ni dia, kedai dia dekat Puchong. Dia ada jual segala jenis DEC M ke, headphone M ke, segala barang audio semua dia jual dekat situ. Hampa boleh beli kat dia. Harga sekarang dia jual dalam RM560. Apa benda sebenarnya ni? Dia adalah Bluetooth DEC M. Bluetooth DEC M ni apa dia? Dia macam DEC M juga kan? Dia DEC M tapi dia portable. Dia macam tu juga. Kalau hampa nak tahu apa itu DEC M, apa boleh tengok video yang saya akan letak link kat atas ni. Sebelum ni kita ada buat satu video pasal DEC M. Boleh tekan link dekat sini dan hampa boleh tengok kat situ apa dia yang saya nak cerita pasal DEC M. Kali ni saya nak cerita pasal DEC M Bluetooth pula. Benda ni Bluetooth. Dia sama macam kita cucuk dekat desktop DEC M, tapi kita boleh buat pergi mana-mana. Nampak tak? Saya pakai boxer, saya pakai headphone, saya dah boleh layan Tidal, high res, semua kat sini. Apa benda yang shock kat sini? Dia ada banyak benda yang shock. Dia ada lampu kalau biru, dia ada lampu kalau merah, lepas tu dia ada macam-macam lagi. Sebagai seorang yang minat high res quality audio ni, sebelum ni saya tak suka sangat pakai Bluetooth. Sebab iyalah Bluetooth ni kan, connection dia problem, dia signal dia problem, sekali dia putih-putih lah, bunyi putih-putih. Tapi selepas saya pakai yang ni, saya dah rasa macam wow, shock ni. Apa yang shock dia? Jadi kita tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, share dan komen. Benda yang paling susah saya nak sebut sekali adalah nama benda ni. Sat saya sebut Q5, sat lagi saya sebut 5K, sat lagi saya sebut 5S, macam-macam saya sebut. Saya tak tahu nak sebut nama dia macam mana. Okey, jadi ni adalah build quality dia. Dia Q-Delete 5K. Dia depan kosong, tak ada apa. Kat sini ada logo. Okey, itu je logo dia. Tak ada menyala lampu ke apa langsung, tak ada. Dia clean saja. Dan binaan dia ni semua plastik kecuali dia punya metal clip. Clip ni adalah besi. Yang lain semua plastik, termasuk dia punya button ni. Dia ada 4 button. Kita boleh tekan dekat 4 tempat. Satu sini, 2, 3 dan 4. Belah sini panel lain, belah sini panel lain. Itu je tempat kita nak tekan. Bawah tak ada apa. Bawah ada USB Type C. Dan belakang memang tak ada apa. Dia tempat nak klip, tengok bawah dia ada apa. Yes. Ni kalau kau nak masuk tandas boleh, tapi jangan bawa mandi Okey, kat depan tak ada apa. Atas dia ada 3 benda sebenarnya. Satu adalah 3.5 output, satu lagi adalah 2.5 output dan satu lagi mikrofon. Antara yang menarik kat sini adalah betapa dekatnya 3.5 dan 2.5 yang ada dekat sini. Ini adalah first time saya tengok connection ni, output ni 3.5 dengan 2.5 ni terlalu dekat. Saya tak pernah jumpa lagi selama-lama yang saya main benda ni. Saya tak pernah jumpa lagi yang dekat yang sampai macam ni. Okey, button dia apa dia? Button dia ada belah. Saya tak tahu mana satu kiri, mana satu kanan. Kalau kita tengok belah sini, yang ni jadi kanan, yang ni jadi kiri. Kalau kita tengok dari belah sini, dia jadi kan, dia dah jadi terbalik. Jadi saya sebutlah mana satu biru, mana satu merah. Nak tahu mana satu biru, mana satu merah, kita tekan sekali dan dia akan naik lampu. Nampak tak? Yang ni kita tekan je dia naik biru. So maksudnya yang ni biru, yang ini merah. Cara nak on dia, kita tekan biru bawah 3 saat. Kalau dia naik dua-dua lampu, maksudnya dia tengah on. Okey, sekarang dia dah on. Nampak dia naik dua-dua lampu. Alright, bila dia dah on macam ni, kita boleh start pairing lah. Cara kita nak pairing, kita boleh tekan yang atas biru 3 saat. 1, 2, 3, dia akan bertukar jadi kereta polis. Nampak dia jadi kereta polis. Dia dah bertukar jadi kereta polis. Kita boleh start pairing lah. Contoh kita check dekat telefon. Tapi saya dah connect dah ini. Force connect. Ok, sekarang dia dah connect dengan kita punya telefon. Saya nak guna 2.5 balance.
susah sebenarnya nak cari benda yang balance, yang portable macam ni. Saiz dia sangat kecil Kalau kita compare dengan bateri, dia besar lagi pada bateri, tapi bateri ni berat lagi pada dia. Nampak tak? Yes, kat sini boleh nampak dia besar sikit pada bateri, dan tapi bateri ni lagi besar pada dia. So bila pakai memang tak rasa langsung lah. Duduk dalam poket ke, duduk dalam seluar ke, duduk luar seluar ke, duduk kat baju ke, memang tak rasa berat. Saya test benda ni, saya banyak guna dengan saya punya Shure 215 SE 215 memang bunyi cun sangat dengan Q-Delete 5K. Q-Delete 5K ni memang cun. Saya guna untuk IEM, tak ada pun bunyi distortion apa-apa, kecuali bila saya buka kuat. Bila saya guna headphone pun dia rasa macam, kat sini saya boleh rasa bila compare dengan wired sama ada saya cucuk dekat telefon. Bila saya cucuk dekat telefon dengan saya cucuk dekat Q-Delete 5K ni, saya dah boleh rasa dah hampir sama dah. Ini dia macam mana yang saya rasa dekat BTR5, macam mana yang saya rasa dekat yang ni. Saya rasa memang sebenarnya Bluetooth ni dah sampai satu tahap yang saya sendiri boleh rasa, yes, saya dah tak perlu cucuk dekat telefon lagi dah. Jadi apa fungsi button dia ni? Tadi saya cakap ada 4 button, atas bawah kan. Okey, yang ni belah kanan pula. Yang ini panel lampu biru, yang ni panel lampu color merah. Jadi apa yang depa ni buat? Untuk lampu biru ni, belah sini adalah multi-purpose ataupun multifunctional panel lah, multifunctional button. Atas dengan bawah, dua-dua ni ada fungsi yang berbeza. Yang atas ni bila kita tekan 3 second, dia akan jadi pairing mode yang saya tunjuk tadi, dia akan jadi lampu polis. Dan bila kita tekan sekali masa tengah play lagu, dia akan pause ataupun dia akan play. Dan kalau tekan 2 kali, dia akan jadi next track, dia akan pergi ke lagu yang seterusnya. Dan kalau ada orang call masa kita tengah duduk dengar lagu, ada orang call, kita tekan atas sekali untuk answer call. Dan untuk bawah pula ada 2 je benda. Kita tekan sekali, dia tak jadi apa. Kalau kita tekan 3 saat, dia akan power on ataupun power off. Kalau kita tekan double adalah untuk previous track, untuk tukar lagu, previous track lah. Untuk belah lampu color merah ni ada 2 saja function dia, iaitu volume down dan volume up. Yang atas ni untuk volume up, yang bawah ni untuk volume down. Itu sahaja. Ini saja yang kita boleh tekan. Kita bayar RM550 untuk beli benda ni. Kita cuma ada 4 sahaja physical button. Memang kita nampak kat sini Q-Delete 5K ni dia memang buat untuk kita interact dengan user interface dia lebih banyak daripada kita interact dekat dia punya physical button. Sebab itulah bentuk dia ni pun macam ni je. Tak ada lah cantik-cantik, tak ada fancy LED light macam BTR5 semua tak ada. Dia memang nak benda ni jadi simple, dan kita guna interaction dengan dia menggunakan application yang dia bagi. Okay, jadi kat sini saya nak kenalkan software application yang disertakan dengan Q-Delete 5 ni. Ni adalah dia punya software, dia punya application. Jadi kita nak on, tekan 3 second, dia dah on. Ok, sekarang dia dah auto connect. Dia punya application ni sangat teknikal, tapi dia macam terlalu banyak function tau. Satu persatu juga antara nak faham ni, satu persatu ni boleh tahan juga. Jadi kat sini saya akan ceritakan satu persatu. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 page. 5 page ni cerita pasal benda lain. Ini adalah page yang pertama, iaitu device. Device ni dia ada 4 muka surat. Saya sebut muka surat lah nak. Ok, muka surat pertama ni dia tunjuk connection. Ok, sekarang tengah connect. Lepas tu firmware version, firmware update ni, nampak dia akan bagi tahu kat kita firmware apa yang latest. Memang terlalu detail daripada tahun berapa ni dia bagi tahu setiap update yang ada kat sini. Dan ni dia tulis warranty sekali. Start warranty ni dia start kira bila masa first time kita pair 5K ni dengan software, dengan application. Itu first time dia start. Maksudnya kalau kita beli sebulan, kita tak pakai sebulan pun dia tak start lagi tau. Bila kita connect je dengan application ni, dengan software application ni, baru dia start kira date dia ada 365 hari lah, setahun. Okay, lepas tu kat sini kita boleh tekan power off, dia akan off. Kalau kita tak mau, kita nak tekan bagi dia pairing, dia akan pairing. Kita nak reset sistem, dia boleh reset. Maksudnya kita boleh tekan kat sini saja. Lepas tu kat sini ada technical support, user manual,
Dan ni pula adalah bateri. Dia tunjuk bateri berapa persen, bila kita charge, berapa voltage tengah guna, level sekarang ada berapa, charging tengah on ke tengah off. Dan lepas tu dia ada power, auto power mode bila kita cucuk dekat USB. Bila kita cucuk kat USB, kita nak on ke, kita nak off ke, kita nak dia charge ke. Lepas tu ni built-in charger. Yang ni tak, saya rasa dia, yang ni kita boleh enable dengan disable lah. Yang ni yang shocknya kat sini, kita boleh daripada atas dia button. Kita nak lock button ni, maksudnya kita tak payah tekan, tak boleh tekan lah. Lepas tu kita boleh customize lah button-button dia ni. Yang shock sekali, okay, kat sini ada auto connection. Kita boleh pilih sama ada kita nak connect single device ataupun two device. Bila untuk auto connection, macam sekarang saya buat single device je. Saya tak mau tiba-tiba dia prepare dengan telefon yang lain, tak maulah yang tu. Kita boleh pilih tu. Lepas tu LED mode yang ni seronok. Kalau normal dia akan macam ni lah, bila kita tekan baru dia ada lampu. Bila kita tekan baru dia ada lampu. Yang ni normal. Kalau kita tekan always on, dia akan on. Dia akan on sedia tanpa kita tekan apa-apa. Yang ni dia akan makan bateri lah. Ni always off, dia sentiasa off lah. Dan ni LED light level, kita boleh adjust. So saya nak buat on, lepas tu saya nak tekan, nampak tak? Dia kurang lah LED ni. Dia punya application ni matuk sikit. Tangan tu dia punya ni saya nanti dia pun boleh update kot. Dan lepas tu dia ada about, kita boleh tengok version berapa. Dia akan ada link link ni kita boleh terus tekan, kita boleh pergi. Alright, itu saja dekat device. Dekat input kat sini ada state, codec, USB, mic dan priority. State ni dia akan tunjuk kat kita lagu tengah play. Macam sekarang saya tengah tak ada play lagu. Kejap saya nak tekan play lagu. Kalau kita tekan play, sekarang dia tengah play. Patutnya kat sini dia akan tulis okay, state kita dia tengah streaming. Lepas tu source dia habang lah source yang mana satu. Codec Sony LDAC, sebab saya dah pilih Sony LDAC. Sample rate nampak sekarang kita tengah play 96 kHz. Bitrate dia 660. Untuk LDAC ni kita boleh bawa pergi sampai ke 990. Okey, nampak sekarang dia dah naik 9. Ini yang cara nak control dia. LDAC ni kita boleh pilih nak pakai short ataupun nak pakai normal. Dekat BTR5 tak ada dia tak ada pilih langsung. Kita tak boleh pilih. Yang ini macam sekarang kita tekan normal, dia macam stable lah, side dia naik, side dia turun. Kita boleh pilih juga agresif, dia akan maintain dekat 990 kbps. Kat sini kita boleh pilih lah untuk kita tukar selected codec, macam mana kita nak select codec. Kalau kita tak mau dia connect langsung dengan apti HD, kita nak connect dengan Sony LDAC sahaja, so kita pilih yang tu. Ataupun kita nak pilih SBC sahaja, kita tekan apply dan dia akan reconnect dan connect balik dengan apa yang kita pilih. Ini USB input dekat, kalau kita tengah connect dia dengan kita punya smartphone ataupun komputer, kat sini kita boleh tahu lah dia punya, kita nak pilih yang mana sample rate berapa. Kita boleh pilih kalau tengah connected dengan USB lah. Yang ini mic, kita boleh control mic gain. Mic dia ni dia ada built-in MEMS mic mic dia quite good. Saya dah test, saya dah cuba cakap telefon, semua orang puas hati. Tu saya cakap dia punya application ni sangat detail. Mic pass through, kita boleh pilih sama ada nak pass mic tu guna voice call ataupun music. Ini adalah ambience level lah. Ambience level ni maksudnya kita boleh dengar lagu tapi kita boleh masih lagi kita tahu apa yang jadi dekat sekeliling kita. Ini priority, kita boleh pilih USB ataupun Bluetooth. Kita nak input yang mana? Yang input nombor satu kita nak USB ke Bluetooth yang mana satu kita boleh pilih. Okay, itu saja untuk input. Move on to volume. Volume dia ada kiri dengan kanan. Ni bukan left right punya volume. Dia sebenarnya belah kiri ni adalah volume kita punya source. Kalau kita cucuk kat komputer, ini adalah volume komputer kita. Kalau kita cucuk dekat Bluetooth, ini adalah volume Bluetooth kita. Dan belah kanan ni adalah volume dekat amp ni sendiri. Contohnya sekarang kita tengah play 2VRMS. Ini volume dia. Kuat sangat lah ni. Bagi saya dah kuat sangat. Apa yang saya buat kat sini adalah saya akan fullkan volume yang kat belah kiri dan saya akan kontrol belah kanan sahaja. Kalau kita kontrol dekat sini, dia akan kontrol yang belah kanan saja, nampak? Bila tekan down, dia akan kontrol yang belah kanan saja. Kan yang ni pun dia akan kontrol yang belah kanan juga. Maksudnya kita boleh kontrol 3 tempat volume dekat physical button satu, dekat volume yang dekat interface dia satu, dan satu lagi dekat sini. Volume rocker dekat smartphone kita. Lepas pada volume kita ada DAC amp, dia ada dua page kat sini. Page yang pertama adalah mode profile. Kita boleh kat sini dia tunjuk kita punya DAC tengah buat apa. DAC kita tengah main yang performance. Kat sini kita boleh pilih standard ataupun performance. Kalau standard ni dia akan jaga bateri sikit, dia jagalah bateri kita, dia tak kuat sangat. Kalau kita tekan performance ni, dia dah memang tak kira dah. Kalau bateri tu nak habis pun dia bagi kuat juga. Dia dah tak control dah. Dan output power ni basically adalah high dan low gain. High dan low gain ni dia akan tunjuk kat sini. Macam sekarang saya tekan normal, kat sini dekat volume dia akan tunjuk 1 VRMS. Nampak tak? Kalau kita
tekan dia pergi ke high gain, dia akan pergi ke 2 VRMS. Kalau ini adalah 3.5 single ended lah, unbalanced. Kalau kita guna balance mode, balance output, dia boleh pergi sampai ke 4 VRMS. 4 tu banyak tau. Dia boleh play memang powerful. Headphone plana pun dia boleh play. Daripada earphone yang RM10 sampai headphone yang RM6,000 saya dah test. Maksudnya memang sedap lah. Dia boleh bawa, power dia memang 2 kali ganda, bagi saya 2 kali ganda kuat pada BTR 5. Dan ini adalah filter dalam deck punya mode ni. Dalam deck punya page dia ada 2 sebelah. Yang ni mode tadi kita dah bagi tahu, ini adalah filter. Kita boleh pilih, saya rasa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis filter untuk digital to analog converter. Dia filter tu cara file digital tu nak convert ke analog. Analog tu kita punya earphone lah. Earphone kita benda tu digital nak pergi ke analog. Ini adalah dia punya filter. Telinga saya tak sampai tahap kelawak ataupun sensitif lagi untuk cam satu-satu ni apa dia. Saya memang tak boleh nak rasa langsung apa beza dia. Dan dia ada bagi tahu kat sini apa sebenarnya. Setiap kali kita tekan dia akan tunjuk apa dia yang berubah. Tapi saya sampai sekarang tak faham. Last sekali adalah EQ. EQ dia memang cantik. Option kita boleh enable dan disable lah. Headroom dia cuma bagi 2 saja, negatif 6 dB dengan negatif 12 dB. Kenapa tak ada 3, kenapa tak ada custom, saya pun tak tahu. Dia cuma bagi 6 dengan 12 sahaja. Kalau EQ ni yang bagus dia ada bagi 20 custom tempat slot untuk kita custom 20 ni bagi saya banyak sangat lah. Untuk orang yang betul-betul gila EQ, dia mesti suka lah 20. Kalau hampa memang seorang yang gila EQ, ini adalah mainan bagi hampa. Memang playground, memang sweet spot betul lah. Sebab dia punya EQ so far, EQ yang dia bagi ni memang antara yang telinga saya kata wow, sedap gila EQ dia. Walaupun berubah 1-2 dB, katakanlah saya adjust 1-2 dB ni pun memang efisien, sangat efektif. 1-2 dB pun dah efektif sangat dah. Maksudnya deck dia bagus. Jadi ini saja yang ada dekat device dia. Saya dah tunjuk semua dah. Kalau ada apa-apa soalan pun tanya je kat komen. InsyaAllah saya boleh jawab. Ini adalah sebuah perbandingan antara QD-Link 5K dengan BTR 5. Saya akan buat laju sikit yang ni. BDF ni dibuat pada bulan Ogos 2020, jadi dia baru lagi. Okay, benda yang ketara kat sini adalah Qualcomm chipset. Bluetooth chipset ni dua-dua berbeza. QD-Link 5K pakai Qualcomm yang latest. Ini adalah antara yang terbaru, paling terbaru dari Qualcomm, QCC 514 ni. 5124. Yang CSR 8675 yang pakai kat BTR 5 ni dia yang dah lama punya. Dual MCU yang ini saya tak tahu secara teknikal dia apa MCU ni. Tapi apa yang saya tahu, dia punya chipset ni memang dia dah upgrade. Banyak benda yang dia upgrade. Sekejap lagi kita tengok. Ok, DSP architecture ni 32 dengan 24 beza. Dia support dua-dua benda tak sama. Dan aptX adaptive dekat 5K ada, dekat BTR 5 tak ada. So siapa yang suka adaptive tu kena pilih QD-Link 5K lah. BTR 5 memang tak boleh pakai aptX adaptive. aptX LL pula dekat BTR 5 tak ada. QD-Link 5K tak ada. USB DAC, bila kita guna dia sebagai USB DAC maksudnya kita cucuk dekat komputer. Contohnya kita cucuk kat komputer dan kita boleh play QD-Link 5K ni hanya dengan 24 bit 96 kHz sahaja. Makna kata kat sini kalau kita play sampel yang 192 kHz, dia akan resample balik ke 96 kHz. Dan kalau yang dekat Vaio BTR 5 pula, kita boleh up to sampai 32 bit 384 kHz. Dan kita ada DSD. Jadi siapa yang lebih berminat dengan DSD, dia mungkin akan automatic pilih untuk pakai BTR 5 lah. Setengah orang dia tak perlu pun DSD. Dia tak pernah dengar pun DSD. Dia tak ada pun DSD file. Jadi dia tak perlulah fikir pasal BTR 5. Bagi saya ni adalah the biggest selling point untuk BTR 5 sebab dia adalah DSD native. Kita boleh play DSD 664, 128, DSD 256. Jadi kalau saya akan pilih yang ni lah. Hanya sebab dia ada DSD native. DAC converter, apa yang dia pakai dua-dua ni BTR 5 dan QD-Link 5K menggunakan digital to analog converter yang sama. Dua-dua ni Vaio BTR 5 dan QD-Link 5K ni ada dua chipset ni kat dalam. Bila dia guna single ended dia pakai satu, bila dia pakai balance dia pakai dua.
EQ depa dua-dua ni pakai EQ yang sama, cuma EQ dekat QD 5K ni dia lebih precise lagi. Even kita tukar 1 dB, kita negatif 1 dB, memang kita rasa beza sangat efisien, sesuai untuk orang yang minat dengan equalizer. Kalau kita pakai Vario BTR5 ni, dia tak rasa macam nak boleh pakai EQ sangat. Dia punya EQ tu simple je, tak ada yang special. Okay, EQ over LDAC. Masa kita pakai LDAC, yang ini penting sebab mostly semua orang kita pakai telefon, kita akan connect Bluetooth DAC M ni menggunakan LDAC, kecuali kalau hampa pakai iPhone lah ataupun Apple tak ada LDAC. Bila kita dah pakai LDAC ni, kalau saya pakai BTR5, saya guna LDAC, tapi saya tak boleh guna EQ ni tau. Kalau BTR5, masa kita tengah dengar LDAC, kita tak boleh guna EQ. Dia akan automatic akan jadi by default, dia akan sound flat lah. Tapi dekat QD 5K pula, kita boleh guna EQ dia walaupun kita menggunakan LDAC codec. EQ over USB DAC sama juga sama dengan LDAC ni. Kalau kita guna sebagai USB DAC juga, kita tak boleh guna EQ dekat BTR5. Dekat QD 5K kita boleh guna 10 band EQ yang ada dekat dalam dia punya application tu. Sama kita cucuk dekat USB DAC tu, kita masih boleh guna dia punya equalizer. Firmware update kat sini ni memang menang besar dekat QD 5K, sebab dia kita cucuk je, kita connect je dia dengan application yang saya tunjuk tadi tu, dia akan automatic terus ke OTA. Dia akan bagi tahu kata dia tengah update firmware. Dan kalau dekat BTR5 pula, kita kena cucuk kat PC ataupun laptop untuk kita manually upgrade dia. Untuk battery life pula kat sini kita boleh nampak sangat beza. Kita boleh dapatkan 20 jam kalau kita guna AAC. Kalau dekat BTR5 9 jam saja. Ni beza sampai 11 jam tau. Banyak ni. Kalau best performance kita guna, best performance ni dia macam ni, kita buka LED light, lepas tu kita buka high gain, kita buka performance mode, macam tu lah. 13 jam dengan 9 jam ni lebih banyak juga ni. So kalau kita guna best efficiency, kita dapat lebih 11 jam daripada BTR5. Yang ini semua dikira kalau kita pakai AAC lah, AAC codec. Kalau 2.5mm balance pula AAC, kita dapat lebih kurang sama. Contoh, cuba tengok kat BTR5 ni, beza dia cuma 2 jam je. Daripada single ended ke balance, beza dia cuma 2 jam. Kalau QD 5K pula, dia punya beza hampir 8 jam untuk best efficiency dan 6 jam untuk best performance. Sangat beza. Kat sini kita boleh nampak apa yang bagusnya Qualcomm ni buat. Qualcomm ni dia punya Bluetooth, cara dia implementation kan Bluetooth receiver tu bagus. Cara dia connect dengan antena dia memang bagus ya. Maksudnya overall better chipset yang ada dalam QD 5K. Moving on, LDAC latency. Kat sini ada latency delay Kalau dekat BTR5 kita akan stuck dengan LDAC latency 200 millisecond. Kalau kita pakai aptX HD ataupun AAC, lagi banyak lah dia punya latency. Tapi kalau untuk LDAC ni antara yang paling sikit latency, dan kita start dengan 200 millisecond. Dan kalau dekat QD 5K kita boleh pilih secara aggressively dan dapat maksimum 100 millisecond sahaja dia punya latency. Jadi bagus Kalau dekat BTR5 kita tak boleh nak select dah. Tapi dekat QD 5K chipset Qualcomm dia ni bagus. Dia boleh bagi kita guna LDAC dengan 100 millisecond sahaja latency delay. Okay, size yang ni hampa boleh tengok klip yang saya bagi, memang beza. BTR5 ni dia tinggi lagi, QD 5K ni dia pendek sikit, tapi berat dia pun memang macam ni. Kalau saya pegang kat tangan, antara kedua-dua ni saya rasa QD 5K ni ringan sangat, dan BTR5 ni dia ibarat 2 kali ganda berat pada dia. Ini saja perbezaan di atas kertas yang dibuat oleh QD-Leaks. Itulah dia tadi, saya dah tunjuk dah perbezaan dia. Atas kertas saya dah tunjuk perbezaan QD 5K dan BTR5. Lepas tu saya dah tunjuk dah dia punya lampu, cara nak on dia, semua saya dah bagi tahu. Tapi persoalan dia kat sini, BTR5 ataupun QD 5K. Pendapat peribadi saya akan pilih BTR5. Sebab BTR5 dia punya build quality dia lebih 2, 3, 4 kali, 5, 6, 7 kali ganda baik pada ni. Dia punya kualiti binaan dia tu yang itu. Dan kedua adalah saya suka BTR5 sebab dia boleh jadi USB DAC dan dia boleh play DSD native. Saya boleh buka DSD 64, 128 ataupun 256 sebab saya ada banyak file DSD. Dan yang ketiga dia, saya akan pilih BTR5 sebab saya lebih suka sound signature yang Vario tu bagi. Beza sound pendapat saya, beza sound BTR5 dan
QD Elite 5K adalah sama. Dia sound dia sama sebab dia punya chipset pun sama. Yang beza dia pun build quality dan dia punya signal Bluetooth signal saja yang beza. Sound sama. Tapi dekat Vaio dia ada still ada berlemak. QD Elite 5K ni sound dia sangat pure. Kepada orang yang suka pakai EQ, go for this one sebab dia memang very response to equalizer, dan sebab itulah sound dia saya rasa sikit kering dan pure, kosong sound dia sebab dia nak galakkan user dia guna equalizer yang dia bagi. Dan siapa pula yang sepatutnya beli QD Elite 5K ni? Orang yang patut beli QD Elite 5 adalah orang yang dia tak ada masa dengar lagu dekat desktop meja. Dia tak duduk dengar lagu dekat meja pun. Dia cuma dengar lagu bila dia outdoor. Bila dia duduk kat luar, dia klik Bluetooth ni dekat dia punya baju dan dia jalan ataupun dia buat kerja ke, dia naik train ke, dia naik bas ke. Dia banyak masa untuk dengar muzik tu dekat outdoor dan bukan dekat dalam rumah. Kalau hampa ni dengar muzik outdoor, maksudnya hampa memang kena pilih QD Elite 5K. Ini dia sesuai untuk orang yang suka dengar muzik outdoor, yang mobile, yang on the go, music on the go. Dia tak ada masa nak duduk kat rumah, nak relax kat kerusi ke apa semua, tak ada. Ini sesuai untuk hampa. Kenapa? Sebab dia ada 21 jam battery life untuk AAC. Dia boleh pergi sampai 20 jam. Bro, 20 jam tu lama tau. BTR5 boleh tahan bateri dia sampai 9 jam saja, tak sampai 10 jam pun. Yang ni dah confirm atas pada 10 jam. Sepanjang yang saya guna ni tak habis-habis lagi. Tak pernah tak sampai 50 pun. Saya kata macam bila masa nak sampai 50. Jadi dia sesuai untuk orang yang memang malas nak cah dan dia memang sesa ada kat luar lah. On the go, music on the go. Ini memang sesuai untuk orang yang mendengar muzik dalam situasi on the go. Jadi kalau hampa nak beli benda ni, lagi sekali saya ulang, hampa boleh beli dekat Red Ape kedai dia dekat Puchong. Hampa boleh pergi kat situ, ataupun kalau hampa nak beli online, hampa boleh beli online. Dia link kami akan letak kat description dan hampa boleh terus tekan beli je kat situ. Harga dia murah. Hampa tulislah kat situ, cakap kata murah lah sikit ni. Tengok video dekat YouTube murah. Hampa tulis je kat Shopee, dia cakap not murah, cakap macam tu. Sebab berbaloi lah 550. Saya rasa kalau hampa nak beli deck M yang sama kuat power dengan dia pun, saya rasa harga lebih lagi pada yang ni. Yang ini sebab dia portable, dia murah, kecil, sangat kecil. Dalam poket tak rasa pun kita ada benda dalam poket. Terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Saya minta hampa semua tolong subscribe, like dan share video ni. Kita jumpa lagi kat video yang lain. Assalamualaikum.